5 persoalan berkaitan puasa sambungan ketiga. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam channel Abu Ais. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah pada video kali ini kita akan sambung topik yang lepas, iaitu berkenaan tentang persoalan berkaitan puasa. Baiklah, bagi anda yang baru saja melihat video ataupun channel ini, jangan lupa tekan butang di bawah supaya anda mendapat notifikasi video terbaru daripada saya. Okey, jom kita lihat 5 persoalan berkaitan puasa sambungan yang ketiga. Soalan pertama, bagaimanakah cara penetapan zakat fitrah? Zakat fitrah merupakan zakat badaniah yang telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah dan ianya menjadi suatu kewajipan bagi setiap Muslim untuk melaksanakannya sebelum solat sunat Aidilfitri. Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan telah menetapkan zakat fitrah boleh dibayar dengan beras ataupun wang tunai yang mempunyai nilai yang sama dengan harga beras tersebut. Keputusan ini juga selaras dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan di mana zakat fitrah boleh dibayar dengan beras ataupun wang tunai. Bahan makanan yang diambil kira bagi menentukan zakat ialah beras atas alasan ia merupakan makanan asasi yang dimakan oleh penduduk di Malaysia. Kesimpulannya, penetapan zakat fitrah tidak hanya mengikuti jenis makanan yang dimakan oleh pembayar zakat secara individu, sebaliknya berdasarkan jenis purata beras yang dimakan penduduk sesebuah negeri. Soalan kedua, apakah hukum qada puasa Ramadan bersekali dengan puasa 6 Syawal? Dalam sebuah hadis yang bermaksud sesiapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain. Di sini terdapat dua perbezaan pandangan ulama. Pendapat pertama ialah sah, hukumnya sah dan terjadi kepada kedua-duanya. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Muhammad Ramli Imam Al-Barizi, Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari dan kebanyakan ulama mutaakhirin. Pendapat kedua, tidak sah tetapi terhasil yang fardu sahaja, iaitu puasa qada tidak kepada puasa sunat Syawal. Ini merupakan pendapat daripada Imam Al-Asnawi, Syekh Ibnu Salah Abu Makhramah. Para ulama ini berpendapat bahawa tidak boleh digabungkan dua jenis ibadah dalam satu ibadah. Sahibu Samaha Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menyimpulkan, saya lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkannya. Ini kerana ia merupakan jenis ibadah yang sama tetapi dengan dua niat. Soalan ketiga, apakah hukum solat tarawih secara bersendirian? Imam Nawawi rahimahullah membahagikan kepada dua pendapat. Pendapat pertama daripada Imam Syafi'i dan jumhur berpendapat afdal solat tarawih secara berjemaah. Kedua, Imam Ali Abu Yusuf dan sebahagian Syafi'iyah yang berpendapat afdal menunaikan solat tarawih secara bersendirian di rumah. Simpulannya, hukum menunaikan solat tarawih secara bersendirian adalah dibolehkan dan yang paling afdal adalah menunaikannya secara berjemaah. Soalan keempat, apakah hukum mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan? Mencabut gigi di siang hari bagi yang berpuasa tidaklah batal puasanya. Seeloknya, cabutlah pada waktu malam hari kecuali kerana keperluan. Soalan kelima, apakah hukum pengambilan sublingual medication ketika puasa? Sublingual di dalam bahasa Latin membawa maksud di bawah lidah. Ianya merujuk kepada proses pengubatan bagi sesetengah penyakit di mana pil atau tablet diletakkan di bawah lidah dan kemudiannya ianya meresap masuk ke dalam saluran darah manusia dengan lebih cepat. Para ulama memutuskan bahawa penggunaan sublingual medication tidak membatalkan puasa selagi mana ianya tidak ditelan melepasi kerongkong. Simpulannya, pengambilan ubat jenis sebegini tidak membatalkan puasa. Alhamdulillah, itu dia tadi 5 persoalan berkaitan puasa. InsyaAllah ianya sangat berguna. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat kefahaman yang sama dan jangan lupa tekan butang di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Itu saja daripada saya, Abu Ais Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.